kita ini ramai ada di kalangan orang Pakatan Harapan tak setuju bila saya cakap macam ni, tapi saya kena objektif dalam menjawab soalan. Saya kata apa yang dilakukan oleh Ketua Menteri Melaka yang sekarang ini, YB Sulaiman tu, dia Sulaiman Ali tu adalah satu tindakan yang betul sebenarnya. Mengikut prosedur dia, satu tindakan yang betul. Tapi kalau dia nak bawa ke mahkamah dan nak challenge di mahkamah, itu terpulang kepada Pakatan Harapan. Saya dengar itu nak challenge. Kenapa saya kata betul? Saya sebut dalam kemelut ini benda yang sama dalam kemelut sebelum ini. Waktu Pakatan Harapan jatuh di peringkat federal, waktu Kedah nak jatuh dahulu, waktu Sabah nak jatuh dahulu. Saya kata apa? Ketua Menteri, Menteri Besar, Perdana Menteri, selagi mana belum dibuktikan bahawa telah hilang majoriti, mempunyai hak untuk meminta TYT Sultan atau Agong untuk membubarkan Parlimen. Namun begitu terpulang hak seterusnya kepada Sultan, TYT ataupun Yang di-Pertuan Agong untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Jadi dia mesti ada dua. Pertama, Ketua Menteri, Ketua Menteri, Menteri Besar ataupun Perdana Menteri perlu memohon. Dan kedua, perlu diterima atau ditolak. Jadi proses itu berlaku. Sebab itu kalau kita tengok Ali Rostam tidak menerima kunjungan 4 orang yang juga Pakatan Harapan pada waktu itu kerana pada hemat saya kerana dia nak mengelakkan bahawa dia dah tahu hilang majoriti. So bila Ketua Menteri berjumpa dahulu dan menyatakan nak membubarkan Dewan Undangan Negeri pada waktu itu, Ketua Menteri TYT menerima. Maka prosedur itu cukup. Secara prosedurnya cukup. Kita boleh challenge, kita kata tapi dia tak ada majoriti dan sebagainya. Okey, kita kata dia tak ada majoriti, tapi bagaimana kita membuktikannya? Kerana tak sempat kita membuktikan kehilangan majoriti tersebut, dia telah memohon untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Sebab selagi mana dia macam kita kerja lah, umpamanya kontrak lah, satu kontrak itu hanya terbatal apabila dia sudah dikatakan terbatal. Notis itu sudah terbukti terbatal, umpamanya. Saya boleh andaikan begitu. Namun begitu selagi mana tak dibuktikan terbatal atau dalam kes ini tak terbukti dia telah hilang majoriti, walaupun dia buat press conference, tak ada secara officialnya dia telah hilang majoriti, kita boleh anggap dia masih lagi mempunyai kuasa. Jadi disebabkan kuasa yang ada itu, dia berjumpa dengan TYT, dia berjumpa dan diperkenankan, therefore proses itu complete, prosedur itu complete. Okey. Namun begitu boleh nak di-challenge di mahkamah dan sebagainya. Dia berbeza. Katakanlah Idris Harun berjumpa TYT, minta dia di-instatekan. Dia minta dia dijadikan ketua menteri contohnya. Dan Sulaiman dijatuhkan daripada ketua menteri. Ini berlaku dalam kes Kalong Ningkan 1965 dan juga kes Niza tahun 2009, di mana pada waktu itu Sultan dan juga TYT menukar pimpinan. Yang itu kes lain. Tetapi kes ini di mana kalau kita lihat permohonan untuk kita nak ketua menteri itu untuk nak membubarkan Dewan Undangan Negeri. Case in point kalau kita tengok berlaku di Sabah. Bagaimana prosedur itu berjaya dilakukan. Walaupun pada waktu itu Syafiq Afdal sudah pun hilang majoriti. Namun sebelum pembangkang semua pada masa itu, yang grup sebelah itu nak jumpa TYT, Syafi'i jumpa dengan TYT dulu, memohon membubarkan Dewan Undangan Negeri dan TYT setuju. Maka proses itu komplit, maka berlakulah pilihan raya. Jadi kalau kita kata itu tak komplit, tak mengikut undang-undang, lunas dan sebagainya, kita Sabah dah kita dah ada berlaku. Saya sebut tadi bahawa di Kedah saya kata dah berlaku, di mana bukan di Kedah, di Sabah dah berlaku. Dan yang terakhir sekali dia kata dia ambil merujuk kepada kes YB Adli. Saya kata macam ni, YB Adli isunya dia meletak jawatan. Itu isu dia. Sepatutnya dia tak letak jawatan. Sama saya bagi nasihat dengan YB Mukris, Datuk Mukris. Saya kata jangan letak jawatan. The moment you letak jawatan, maka dengan itu TYT Sultan Agong mempunyai hak melantik. Itu je beza dia. Jadi sebagai rakyat kita kena faham, bila dah meletak jawatan, tidak ada lagi ketua menteri, menteri besar, kosong. Maka Sultan Agong TYT mempunyai hak melantik. Berbeza dengan dia masih ada. Bila dia masih ada, kuasa itu ada. So dia boleh membubarkan, dia boleh nak meneruskan pun boleh. Dia kata saya tak nak turun, saya masih ketua menteri yang sah. Nak membuktikan saya sebagai
hilang majoriti, kena bawa di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Dalam keadaan itu dibenarkan. Jadi itu yang kita kena faham. Kita punya poin saya dekat situ adalah semua occasion ni berbeza. Kejatuhan Pakatan Harapan berbeza. Ini dah jadi live saya dah ni. Kejatuhan Pakatan Harapan berbeza. Kejatuhan Adli berbeza. Kejatuhan Kedah berbeza. Kejatuhan Niza 2009 berbeza. Dan juga apa yang berlaku di Sabah itu berbeza dan berbeza dengan tempat lain, tetapi sama dengan apa yang berlaku di Melaka. Mereka masih mempunyai kuasa, Ketua Menteri masih mempunyai kuasa dan dia berhak untuk nak menentukan sama ada nak meneruskan sidang DUN ataupun nak membubarkan DUN dan menasihati TYT, dan TYT berhak untuk menerima atau menolak. Dalam kes ini menerima untuk pembubaran DUN. Therefore, kesimpulan dia, perkara ini komplit, kita kata. Saya bersetuju sebenarnya. Mungkin saya ni di kalangan minoriti yang mengatakan tidak apalah penjajaran semula, tidak apalah kita bergabung demi untuk menegakkan so-called parti kita dan sebagainya, ataupun menjadi kerajaan demi untuk whatever you fill in the blank lah. Setiap parti ni kalau kita tanya, tak ada parti yang kata dia jahat. Semua parti kata dia baik. Tak ada penjajaran kata dia jahat. Semua akan justified. Kalau kita baca Dale Carnegie, buku dia How to Win Friends and Influence People, dia kata kalau kita tanya orang dalam penjara tu 99% kata dia semua betul. Sebab tak ada orang bersalah kata dia tak bersalah. Itu yang pertama. That's why when we talk about compel moral, saya antara orang yang tak bersetuju dengan penjajaran. Saya antara orang yang tak bersetuju dengan kalau kita kata, kita kata pada awal itu 2009 itu satu cerita lain. Itu kalau nak kenapa, bagaimana dan tak berjaya pun, itu kita kena tanya dengan Datuk Seri Anwar lah. Tetapi bila kita jatuh pada kerajaan pada 2020, kita nak ambil balik pada langkah yang pertama itu, kita sedar kerana itu adalah mandat kita yang sebenar. Okay. Itu satu isu. Namun begitu, bila kita bercakap soal selepas ini bagaimana? Adakah itu dah boleh dijustifikasikan sebagai satu langkah? Habis tu kalau macam itulah keadaannya, might as well kita tak payah adakan pilihan raya. Kita runding semua parti-parti politik ini, kita tengok siapa sokong siapa, tu angkat mereka jadi ahli jadi kerajaan. Kan lebih mudah begitu kan? Kalau itu kaedahnya. Okey, itu yang pertama. Jadi bagi saya, kalau siapa-siapalah, dia dah jadi kerajaan, biarlah jadi kerajaan, biar dia habiskan term dia. Kemudian kita lawanlah pada pilihan raya yang akan datang, kerana itulah demokrasi yang kita sendiri persetujui kaedahnya. Walaupun itu tak salah daripada segi undang-undang, namun begitu dia menyukarkan, dan PRU ke-14 dan 2018 onwards ini membenarkan apa yang kita nyatakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok daripada segi akta parti lompat parti. Yang itu saya sentuh sebentar. Akta lompat parti, saya sebenarnya secara personal, saya akta lompat parti ni saya bukan tak setuju. Secara peribadi saya bukan tak setuju dengan akta lompat parti. Namun begitu, kita akan dapat nampak pelbagai masalah nanti kalau akta ini diwujudkan. Kita tak pernah fikir masalah itu. Kita selalu fikir, kalau ada akta ini, therefore senang kerja kita. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Katakanlah macam mana saya ni background undang-undang. Jadi kerja kami ialah cari macam mana nak cari loophole. Apa loophole dia? Akta anti lompat parti ni antaranya, kita tak dibenarkan lompat parti. Tapi bagaimana kalau kita dipecat daripada parti? Adakah itu dikatakan lompat parti? Jadi persoalan itu. So dia tak akan dilompat parti, tapi dia khianat parti dia. Polisi dia tak ikut, dia buat yang bercanggah dengan kenyataan pun bercanggah dengan parti dan sebagainya. Akhirnya parti dia stres, parti dia fed up, parti dia pecat dia. So adakah itu dianggap sebagai lompat parti? Kedua, kita tak suka orang kita lompat kat sebelah sana. Okey, kita kata itu salah moral. Tapi kalau orang sana lompat ke sebelah kita, bagaimana pula? Adakah itu dibenarkan? Dalam undang-undang dia tidak ada dualism, dia tidak ada duality, dia tak ada aku boleh, engkau tak boleh, engkau boleh, aku tak boleh. Dia tak ada istilah sedemikian. Kerana itu kita kena faham bila kita nak merangka satu undang-undang tu, kita kena dan siapa pengamal undang-undang tahu dia kena tengok the whole, dia kena tutup the whole orang kata kemungkinan, dia kena tanya all possibilities. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada segi perlembagaan itu sendiri, artikel 43 membenarkan seorang Perdana Menteri itu hilang majoriti, membenarkan. Dia kata kalau sekiranya seorang Perdana Menteri itu hilang sokongan daripada majoriti ahli dewan, maka daripada situ bermaksud secara tersurat dan tersiratnya seorang Perdana Menteri itu boleh hilang majoriti. Bila dia hilang majoriti bagaimana? Apabila hilang sokongan. Macam mana dia hilang sokongan? Apabila ahli parlimen yang menyokong dia tidak lagi menyokong.
So bila dikatakan tidak menyokong, bermaksud apa? Dia telah lompat parti. Jadi kalau kita wujudkan satu undang-undang yang kemudian bercanggah dengan perlembagaan sendiri mengatakan mana-mana undang-undang di dalam negeri ini yang bercanggah dengan perlembagaan, undang-undang itu null and void, tertolak. So daripada situ kita seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Kita buat undang-undang ni tak habis. Nak buat boleh, ubah yang itu dulu. Kita tak benarkan seorang Perdana Menteri hilang jawatan, ataupun mungkin bukan artikel itu saja, artikel-artikel lain yang menyertai tentang demokrasi. Sebab bila kita bercakap tentang kemampuan dan keboleh ubahan ahli-ahli parlimen ini, kita dapat nampak bahawa sebenarnya kita bercakap tentang demokrasi. Kita tahu demokrasi bermaksud mereka bebas memilih. Mereka bebas untuk nak menentukan. Mereka bebas untuk nak merencana bagaimana perancangan diri mereka sendiri. Mengatakan bahawa apabila kemelut ini kita lihat, kita seolah bermain-main dengan perkara ini tau. Dia minta Dewan Undangan Negeri dibubarkan, lepas itu minta Perdana Menteri untuk adakan memohon agar diadakan orang kata darurat. Seolah-olah kita nak bermain-main dengan isu ini. Dia isu ketertiban, kita kata isu undang-undang. Jadi kalau perkara ini, kalau kita betul-betul dah bersedia untuk nak mengadakan pilihan raya, kita adakan pilihan raya. Kan? Jangan kita lepas kita semata-mata nak menyelamatkan orang kata tengkuk dia buat mohon supaya diadakan orang kata dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Lepas itu di peringkat federal mohon diadakan orang kata darurat. Jadi bagi saya itu seolah-olah mempermainkan demokrasi yang ada. Kalau nak serah betul-betul. Kalau tak nak serah, adakan pilihan raya. So choose. Bagi saya kalau bekas Ketua Menteri Melaka itu jujur dalam melihat aspek kepentingan rakyat sebenarnya, sewajarnya pada waktu itu serahkan saja kepada Pakatan Harapan dan juga mungkin saudara Idris Harun, YB Idris Harun, untuk mereka mengambil alih for another 1 year. Why not? Tetapi seperti yang saya kata pada awal tadi, ini bukan pertimbangan rasa rakyat. Ini bukan pertimbangan tentang nadi rakyat. Ini pertimbangan survival politik. Pertimbangan tentang bagaimana selepas ini politik mereka. Saya nampak macam ni. Saya sambung sikit. Saya kata kalau sekiranya Idris Harun dilantik menjadi Ketua Menteri, katakanlah berjaya Pakatan Harapan mengambil alih, isu apa yang berlaku ramai di kalangan orang-orang Barisan Nasional, UMNO di Melaka itu sendiri akan mulai U-turn daripada menyokong Abdul Rauf dan juga Ketua Menteri Melaka Habib Sulaiman beralih kepada Idris Harun kerana mereka akan menyokong yang berkuasa. Kita akan nampak itu yang akan berlaku, dan memahami politik UMNO itulah yang berlaku daripada zaman Bersatu sehinggalah ke zaman UMNO sekarang ini. Dan disebabkan itu mereka nampak keadaan itu, dia nampak situasi itu, dia nampak bahawa survival politik dia bergantung kepada itu. Maka keputusan Ketua Menteri Melaka pada waktu itu, dia memohon diadakan dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Sejurus selepas itu ada ura-ura mengatakan minta supaya diadakan darurat, supaya caretaker government masih lagi Ketua Menteri Melaka yang ada, dan berterusan kerajaan ini sehingga dipanggil pilihan raya umum yang akan berlaku mungkin tahun hadapan, katakan mungkin hujung tahun atau awal tahun 2022, doesn't matter. But itu saya kata tadi, akhirnya macam Tuan Pengerusi sendiri kata, moral kompas yang entah ke mana, keputusan untuk mendahulukan rakyat itu entah ke mana, semuanya sekadar hanya untuk nak survival politik. Selepas ini boleh tak aku jadi YB lagi, selepas ini boleh tak aku dapat projek lagi. Itu je dia punya pemikiran dia. Saya seronok kalau ada orang UMNO dekat dalam ni boleh kita bertanya. Tapi itulah macam Tuan Musi kata tadi, yalah kalau boleh mainlah kita datang berdialog. Saya tak ada isu. Itu antara pandangan saya tentang isu ini.